Marilah sama-sama kita buka pertemuan pada pagi ini dengan sama-sama membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما ومن كان من المشركين. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. Yang dikasihi Tuan Imam, Tuan Bilal, seluruh jawatan masjid dan pimpinan masyarakat setempat, para muslimin, para jemaah yang dirahmati oleh Allah SWT. Kita bersyukur pada Allah SWT pada pagi ini. Allah SWT masih lagi mengizinkan kita dapat sama-sama kita bangkit dan bersiap menuju ke masjid, melaksanakan kewajipan kita pada pagi ini, solat subuh. Moga-moga solat subuh yang kita laksanakan sebentar tadi diterima oleh Allah SWT. Pada pagi ini insya-Allah kita menyambung perbincangan berkenaan dengan al-isti'azah. Al-isti'azah yang mana kita telah pun bercerita pada malam tadi berkenaan dengan dari sudut apakah maknanya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Apa pula kesannya kalau sekiranya kita sengaja menukarkan tuan-tuan ar-rajim jadi ar-rahim. Contoh ada orang buat ajaran sesat, ajaran yang orang kata terpesong lah kan, dia tukar satu kalimah je, oh dia buat orang menjadi, dia kata kan. Macam seolah-olah dia baca Quran juga Bismillahirrahmanirrahim, kita baca begitu, dia baca Ar-Rajim pula Ar-Rahimnya. Na'udzubillah kita minta perlindungan daripada Allah SWT. Tidak ada sedikit pun perasaan keinginan untuk kita buat perkara yang begitu. Kalau yang ada tu tuan-tuan, kita ada buat kuasa agama setiap daerah, kita ada pejabat agama, ada pegawai agamanya. Kena maklumlah tuan-tuan, bahkan di masjid surau kita tak dibenarkan orang macam ni masuk. Orang yang pelik-pelik. Kalau ada di pusuk kampung, kita pergi cari orang begini ni. Ajaran yang sesat. Ajaran begitu jugalah. Kalau kedapatan ajaran-ajaran yang meragukan sebagainya, kena laporkan tuan-tuan. Jangan dibiarkan. Kalaulah begitu juga kita dah solat Jumaat, tiba-tiba ada lagi yang tak datang-datang lagi solat Jumaat. Kita cari dia ni. Apa alasannya dia tak datang sebagainya. Yang peringkat awal tu mungkinlah kita kata sebabkan kotanya, bilangannya terhad dan sebagainya. Tapi ada orang dia ambil kesempatan pula. Suka dia, seronok dia makan depan masjid. Kenapa? Kota dah penuh, dia kata. Sengaja dia datang lewat, dia pergi makan je. Na'udzubillah, kita bimbang. Takut juga ada golongan yang begini tuan-tuan, dia dah seronok tak solat Jumaat, ataupun ada setengah tempat tak adalah di Pahang, tak ada dah saya kira. Kalau negeri lain mungkin dia hadkan bilangan solat jemaahnya, walaupun duduk depan masjid. Kalau tak ada dia punya SMS daripada pengurusi, WhatsApp pengurusi minta hadir ataupun jemput hadir, dia tak boleh hadir. Kita tidak tuan-tuan. Di Pahang ni datanglah selagi mana ialah azannya jelas kedengarannya. Masjid kita strategik atas bukit, bunyinya corongnya jelas tuan-tuan. Bahkan minggu lalu saya ke Bukit Fraser, saya minta jatuh kuasa sebab saya pengurusi tuan-tuan, adalah kuasa Wito rupanya mic dia tak bunyi dah belah dalam. Ini bagus sangat bunyinya, clear minta tukar segera. Alhamdulillah sekejap tuan-tuan, orang tu datang bawa alat, tak sampai 5,000 selesai. Duit tabungannya banyak. Begitu jugalah hari ni pun semalam pun dia buat lagi, dia buat kemaskan lagi, saya tengok. Baguslah supaya manfaatnya dapat pada orang ramai. Azan yang dilaungkan, bahkan di setengah tempat orang non-Muslim pun ucap terima kasih tuan-tuan sebab azan subuh. Hari ni tak ada bunyi-bunyi ke, dia kata, sebab tak terjaga. Dia dari kerja di bawah atau bukit cerita ini Bukit Fraser lah tuan-tuan. Sebab saya pengurusi di situ, sebulan sekali kena sampai jugalah
Alhamdulillah sehingga ke hari ni kita tengok seronok kawan-kawan kita melaksanakan tugasnya. Dia orang, anak muda semua, orang muda. Semangatlah tuan-tuan. Kita pun alhamdulillah yang tak berapa muda pun semangat datang ke masjid. Dengar maknanya setiap tahun biasa saya akan tanya, dah tengok ke belum? Sebab corong tu kan ada dia punya horn dia kadang terbakar. Kadang benda yang simple, benda yang sikit je, tapi kalau dia biar dah tak berbunyi terus sebagainya kan. Begitu juga semalam waktu minum dengan imam imam kita sebagai, saya tanya kebocoran kan musim hujan ni. Ya, kena tanya tuan-tuan, tengok apa yang boleh dibaiki keuangan masjid. Yang tak banyak buatlah terus. Jangan tunggu banjir dulu baru buat. Yang kecil-kecil kita buat terus. Musim hujan ni tengok mana-mana yang bocor. Yang kecil-kecil tu selesaikan dulu. Kalau yang besar-besar kena tunggulah sikit lagi. Kena buat sikit. Orang kata laporan dan sebagainya. Maklum pejabat agama pun angkat pihak yang seterusnya. Itulah proses tuan-tuan. Kita pun alhamdulillah dengan nikmat yang Allah kurniakan ni dapat kita duduk bersama tuan-tuan dalam masjid yang serba orang kata yalah selesa. Seronok, tak perlu aircon, tak perlu kipas kan. Bahkan kena ada pemanas pula. Baru dapat duduk lama. Jadi pada malam ini kita membincang pada malam tadi kita dah bincang pasal isti'azah. Pagi ni pula kita sambung tuan-tuan sikit lagi berkenaan dengan al-isti'azah ini, iaitu berkenaan dengan apakah pengajaran-pengajaran yang boleh kita ambil daripada kita bercerita panjang lebar berkenaan isti'azah. Yang pertamanya adalah tujuan kita beristi'azah ialah untuk menghindarkan diri daripada gangguan syaitan. Itu yang pertama. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Rasa nak marah, rasa tiba-tiba gementar, rasa kita perasaan takut tiba-tiba datang, a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Itu adalah apa yang pertama. Yang kedua, kita telah bercerita berkenaan isti'azah ini mengajar kepada kita supaya berwaspada dan menjauhkan diri daripada musuh yang cuba menghalang dan mengganggu kita dalam mentaati perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Kadang kita rasa lemah sangat, lemah depan orang yang ada kuasa, mungkin depan ada orang yang jawatan, tak berani kita. Mintalah perlindungan kepada Allah daripada syaitan yang direjam. Minta Allah bimbing kita, bantu kita boleh bercakap dengan baik, menyampaikan apa hasrat kebaikan kita. Terutama kita bercerita tentang Islam tuan-tuan. Hari ni kadang-kadang kita rasa malu nak bercerita tentang Islam. Mengapa agaknya? Nak bercerita tentang cara Rasulullah makan, sunnah Rasulullah, sebarkan salam. Kadang nak beri salam rasa macam tidak, orang kata rasa macam ke belakang je kita ni beri salam malu. Tu rasa malu nak beri salam. Jumpa di pasar, jumpa di kedai makan, yalah orang tengah makan je beri salam berselisih nak masuk pasar raya sebagainya. Sedangkan kita tahu majoriti kita ni adalah Muslim, yang menjaga kaunter, cashier ni sebagainya kan Muslim. Berilah salam, afsus salam. Itulah kita punya orang kata peribadi kita selaku Muslim mukmin. Lebihnya kita daripada orang yang agama lain. Kita ada kalimah yang mulia tadi, assalam. Assalam qabla al-kalam. Afsus salam, Rasulullah sebut, sebarkan salam. Sebarlah salam tuan-tuan. Walaupun dengan pakai mask kita beri salam, bunyi lagi Assalamualaikum. Jawabnya Waalaikumsalam. Ataupun lebih baik daripada itu kita jawab, wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Waalaikumsalam warahmatullah. Ataupun Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu kelebihan kita tuan-tuan. Orang beri salam sunat, jawab salam wajib. Kita beri jawabnya lebih lagi daripada apa yang orang lain bagi. Begitu juga kita bila bersin tuan-tuan. Kalau orang non-Muslim dia sebut apa? Excuse me. Minta maaf dia kata. Tapi kita apa dia? Alhamdulillah ya Allah. Puji Allah tuan-tuan. Bangun pagi tadi, alhamdulillahillazi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Bukan kita tepuk dahi dulu, alamak pagi ni sejuk pula kita alhamdulillah dulu, puji Allah. Bayangkan kalau terus apa nama roh kita ni tak kembali pagi tadi, agaknya kita dah di arwah Begitu juga kita bersin. Bersin apa yang berlaku tuan-tuan? Hancing, bersin hancing bukan hancing tu kisah lain. Hancing kita bersin.
Ya Allah, ucap alhamdulillah. Orang yang dengar ucap apa? Kita yang dengar yarhamkallah. Orang yang bersin balik jawab apa? Yahdina wa yahdikumullah. Subhanallah. Cantiknya Islam, ajar kita begitu, saling mendoakan. Orang bersin ucap alhamdulillah, puji Allah. Orang yang dengar ucap yarhamkallah, moga Allah merahmati kamu. Orang yang bersin doa balik orang yang mendoakan dia. Yahdina wa yahdikumullah. Subhanallah. Apa lagi kita azan pagi tadi, bila azan dengar tuan-tuan azan jelas, kalau tak dengar beritahulah imam. Tak sampai ke rumah, tapi kalau dah jauh sangat tak sampai lah, takkanlah nak tarik wire sampai ke corong sampai ke rumah dia, kos lain lah. Kecuali dia beri belanja tadi, maaf ni peruntukan khas, tarik sampai ke rumah saya, biar saya dengar azan. Dan tuan-tuan beruntung duduk dekat dengan masjid, bila azan dengar sampai ke rumah kita kan, tak menjadi masalah. Kita kadang orang dah azan baru kita bersiap-siap, bersempat lagi ke masjid. Untung tuan-tuan, kan? Satu nikmat, satu rahmat daripada Allah SWT. Kadang-kadang kita tak kesampaian pun sampai ke rumah kita. Kuliahnya dengar jelas, satu demi satu, kan? Apa tadi azan? Iza sami'tumun nida faqulu mislama yaqulul muadzin. Bila kamu dengar nida, jawablah, sebutlah sebagaimana yang dilaungkan, disebut oleh muazzin. Bila laung Allahu akbar, kita pun jawab Allahu akbar, Allahu akbar. Bukan diam je. Diam azan. Kita biasa cakap gitu kan, anak-anak kita, mak azan, marah. Tak, lepas ni jawab, kita suruh jawab. Guna ayah nak jawab, ni ikut ayah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, sampailah hayya 'alas salah, la haula wala quwata illa billahil azim. As-salatu khairun minan naum, sadaqta wa barata. Cantik jawab azan kan. Mana hubungan kita ni? Inilah kehidupan kita. Kalau orang kampung saya, dia kata Islam is the way of life. Orang sini mungkinlah Islam tu gaya hidup, cara hidup kita kan. Seronok tuan-tuan, seronok kita. Cumanya kalau ialah kita tak bercerita selalu, kita rasa macam kita ke belakangnya, padahal kita ke depan tuan-tuan. Dan Islam ni tetap berada di depan, kan? Dan daripada bangun pagi subuh ni sampai malam nanti nak tidur balik, itulah Islam hidup kita ni, kan? Lahir diazankan, diqamah, begitu juga meninggal nanti dihantar ke kubur tuan-tuan, disolat jenazah kita. Itulah singkatnya tempoh tu tadi. Semuanya Islam dah ajar caranya bagaimana makan, minum, masuk bilik air pun ajar juga tuan-tuan. Kaki mana dulu masuk masjid tadi, kaki mana dulu. Ya Rabbi, kan? Nikmatnya kita, rahmatnya. Yang seterusnya, apabila seorang menyebut perkataan a'udzu, menunjukkan dia berikrar ke atas dirinya dengan kefakiran, lemah dan berhajat. Kita ni berhajat kepada Allah SWT. Kita berhajat setiap hari tuan-tuan, kepada Allah SWT. Dan apabila dia menyebut billah, menunjukkan dia telah berikrar dengan beberapa perkara. Yang pertama, bahawa Allah sahaja yang berkuasa mendatangkan kebaikan dan menolak keburukan. Yang kedua, bahawa tidak ada yang bersifat seperti itu, yang ini berkuasa mendatangkan kebaikan dan menolak keburukan, melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang keempat, kita sambung pagi ini tuan-tuan, membaca Al-Quran adalah merupakan sebesar-besar ibadah. Ini kita bercerita masih lagi tentang adab membaca Quran. Ikhlaskan niat, menghadap kiblat, berwudu. Ini isti'azah. Jadi isti'azah ni antara adab kita ketika mana kita hendak membaca Al-Quranul Karim. Ada adab-adabnya tuan-tuan. Oleh itu, syaitan akan bekerja dengan sekerah-kerahnya. Ingat, bila kita baca Quran, memang kerja syaitan ni, dia akan cari jalan dalam usaha untuk apa? Menyekat manusia daripada membaca Quran. Tu dia ceritanya tuan-tuan. Orang suara merdu, boleh berteranum, diuji dengan caranya. Ditimbul macam-macam perasaan tuan-tuan. Akulah paling sedap, dia kata, sebab boleh berlagu. Tok Imam bukan boleh berlagu, dia kata. Tok Imam baca keras je, dia kata, luruh je. Dia pula tuan-tuan, yang tak boleh dia uji pula. Aku ni lidah keras dah, dia kata, berumur. Ditipu begitulah tuan-tuan, ya. Tapi itulah, selagi mana kita namanya manusia, selagi itulah syaitan menjadi penggoda. Semalam saya tak habis cerita pasal kita ke masjid kan. Kita ke masjid ni ialah
Penggoda yang dihantar pun pangkatnya tinggi-tinggi, tuan-tuan. Kadang-kadang bak semayang, bak kuliah beres, dia bak lain pula bergaduh. Slipper dia orang silat sarung, dia boykot masjid tu 40 hari dia. Jahat orang masjid ni, pakai slipper dia, ambil yang baru tinggal yang buruk. Dia ikut pesan penceramah kan. Oleh itu tuan-tuan, sempena mak hijrah, kita tinggalkanlah yang buruk-buruk, ambil yang baru kita. Sungguh keluar masjid dia ambil yang baru. Dia tak perasan rupanya, mata tak pun nampak bila dah berumur. Kita pun begitu. Kadang tersarung seliput orang sampai rumah baru perasan. Hantarlah balik tuan-tuan. Dan orang yang yang jadi mangsa tu sabarlah sikit ya. Ini kan terus dia sekuk, dia orang kata letak gelaran orang masjid, memang gitulah sifatnya, tak boleh lah mungkinlah 1 dan 1000 berlaku. Orang tersalah pakai slipper, ataupun kita salah naik pintu banyak kan masjid, naik belah sana keluar belah sini, memang tak jumpa lah. Macam tuan-tuan pergi umrah, pergi haji tu kan, teringat Masjid Haram tu banyak pintunya. Masjid Nabawi pagi-pagi lepas subuh berjanji dah dengan isteri, pintu mana-mana tak jumpa kadang-kadang. Ni salah tengok. Salah tengok, tak apa salah tengok, takut salah balik bilik kan. Banyak pengalaman tuan-tuan ya. Saya kawan satu bilik, meninggal lah dia, Bilal. Masa masa saya bertugas imam ni, dia jadi Bilal. Allah uji dia, ya Allah, lama tuan-tuan nak sampai ke bilik. Demam dia, sejuk musim gini lah, bulan 12. Masuk bulan 12 ni sejuk juga di Mekah, Madinah kan. Tu ujian tuan-tuan, pengalaman. Bila kita baca Quran, maknanya tadi saya sebut, bila kita ke masjid pun syaitan boleh tahan jugalah gangguannya kan. Kadang orang lain tak ada masalah, dia je bermasalah. Orang lain tak ada masalah, boleh ikut SOP, dia je seorang bermasalah. Dia jaja sana kemari, susah benar masjid di Pahang ni. Dia kata datang Bukit Fraser, dia komplain, kami di bawah sana, bawah tu di mana, kita tanya. Selangor lagilah ketat, kita kata. Awak beruntung datang sini, sebab sepatutnya tak boleh datang. Itu cerita kisah lah. Ini bukan orang Selangor tarik balik, silap. Orang luar, orang pelancong. Begitu jugalah kalau datang tempat kita, dia kena ikutlah SOP-nya sama tuan-tuan. Masjid begitulah, ikut sahaja, tak ada masalah. Kenapa? Kita nak jaga al-wiqayah khairum minal ilaj. Prevention is better than cure. Itu orang jengka kata, prevention is better than cure. Mencegah lebih baik daripada mengubati. Betul tuan-tuan. Nak ubat dah sakit payah kan, duit lagi. Jadi kita cegahlah kan, cegah sebelum parah, cegah sebelum kena. Maka syaitanlah akan menghasut, menyekat manusia daripada membaca Quran. Apatah lagi mempelajarinya dan memahaminya, bukan senang. Seterusnya beramal dengannya, nak buat pula apa yang Allah perintah dalam Quran kan. Dulu tak ada kuasa, hari ni ada kuasa. Dulu kita kata ini tugas orang yang berkuasa, pihak berkuasa. Sampai masa kita dah berkuasa, contoh, diuji pula dengan banyak perkara, halangan dan sebagainya. Kerana syaitan menyedari dan mengetahui bahawa seorang yang membaca Al-Quran dengan niat ibadah dan berfikir serta mentadabbur akan ayat-ayat Allah, maka akan mengukuhkan lagi keimanannya dan menguatkan semangatnya dalam mentaati perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Itu dia fungsinya tuan-tuan. Quran bukan hanya dilagukan, Quran bukan hanya ditulis di dinding-dinding masjid kita, khat yang cantik, bagus. Tapi bukan sekadar itu, bukan sekadar dilagukan itu. Kita nak kefahaman ayat yang dibaca, Al-Fatihah yang kita baca, A'udzubillah yang kita baca, Bismillah yang kita baca, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Apa beza Ar-Rahman, Ar-Rahim? Sifat Allah juga, tapi beza dia tuan-tuan. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ar-Rahman, ya Allah, ya Allah, orang tak sembahyang dia beri rezekinya. Ar-Rahman, Ar-Rahim ni akhirat esok tuan-tuan. Orang yang beriman kan, diberi ganjarannya, pahala dan juga syurga Allah SWT. Mentadabbur Quran. Sebab itu sebelum ni mungkin tuan-tuan ingat, pernah saya sebut tentang kewajipan setiap Muslim terhadap Quran tu kan. Antaranya 5 perkara yang disebut. Selain daripada kita beriman pada Quran, iman wa ta'zim, tilawah wa tartil, kita kena baca Quran. Baca, mestilah cara yang sebagaimana diturunkan. Warattilil Qur'ana tartila. Dan proses ni sentiasa kena ada dalam diri kita. Yang ketiga dia tadabbur wa tadhakkur. Kita kena tadabbur, fahami makna maksud ayat yang kita baca. Mungkin kita faham lain. Tengok pandangan ulama, kita ada ulama. Ada tafsir-tafsir yang muktabar.
Ada dia punya sandarannya. Ada guru-guru yang mengajar di masjid kita tuan-tuan, penuh 1 bulan ya. Maknanya ikuti kan apa nama ni syarahannya kan, tadabbur wa tadhakkur, kemudian hukum wa iqamah, barulah boleh dilaksanakan dengan mudah. Sebab kita faham apa ayat Quran yang kita baca. Kita sama-sama sepakati apa yang Allah perintah, apa yang Allah larang kita tinggal, apa yang Allah suruh kita usaha sedaya yang mampu buat. Barulah yang kelima, tabligh wa tibyan, kita sampaikan dan terangkan Quran tu. Bukan hanya dibaca sahaja. Betul, baca berpahala tuan-tuan, tengok mushaf, baca Quran berpahala semua. Dilagukan lagi Zainul Quran bi aswatikum, hiasilah Quran tu dengan suara kita. Lagunya tak boleh lah dengan dondang sayang ke apa, tak ada lagu Quran. Lagu Qurannya bagaimana? Kena belajar lagi tuan-tuan. Dan perlu kita ingat, Quran yang kita belajar, walaupun ikra'nya baru mengenal hurufnya tuan-tuan, dia merupakan asyraful ulum, sebaik-baik ilmu. Jangan rasa rugi, jangan rasa terlambat. Terlambat dah pak cik ni, ngapa keras lidah, tak, kena usaha tuan-tuan. Keras macam mana pun. Ada seorang hamba Allah tuan-tuan, dia buka Quran, dia buka je letak, dia cium tuan-tuan, menangis. Bila ditanya oleh jemaah di masjid, ngapa pak cik buat gitu, tersentuh kami menengoknya. Yalah nak, pak cik ni dah berumur tapi pak cik tak boleh baca Quran, pak cik tengok je. Nangis dia tuan-tuan. Tengok Quran, dia cium Quran. Tengok Quran, dia cium Quran. Dia tak boleh baca. Maka janganlah sampai tahap begitu tuan-tuan. Kita ni ada masa, ada peluang. Allah beri kita banyak peluang kan. Maka kita usahakan kan? Oleh sebab itulah kita disunatkan membaca al-isti'azah ketika hendak membaca Al-Quran, dan ia disebut secara khusus di dalam Al-Quran sebagaimana firman Allah SWT, fa idza qara'tal Qur'ana fasta'iz billahi minasyaitonir rajim. Dan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza qara'tal Qur'ana fasta'iz billahi minasyaitonir rajim. Apabila engkau hendak membaca Al-Quran, maka hendaklah engkau terlebih dahulu memohon perlindungan kepada Allah daripada hasutan syaitan yang direjam. Dan surah An-Nahl ayat 98. Yang keseterusnya, yang kelima, Allah SWT berfirman, la yamassuhu illal mutahharun. Tidak menyentuh Al-Quran itu melainkan mereka yang bersih suci. Oleh itu, untuk menyentuh Al-Quran, bukan sekadar bersih suci daripada najis secara luaran, tetapi juga dalaman, iaitu hati kita. Ia juga hendaklah bersih daripada sifat-sifat mazmumah. Cara membersihkan hati ialah dengan kita membaca antaranya al-isti'azah dan juga banyak beristighfar kepada Allah SWT. Sebab baca Quran ni lah, benda lain kita boleh beri masa tuan-tuan. Apa ni, makan breakfast pagi kan, kita nampak, kita suap, kita makan makanan jasmani. Ada pun makanan rohani ni, roh kita perlu juga makan. Kita bangkit awal pagi, kita solatlah, paling kurang tahajud 2 rakaat. Tahajud, minta pada Allah SWT taubatnya, istighfarnya tuan-tuan. Dan bila baca Quran ni merupakan makanan kepada roh kita juga. La yamassuhu illal mutahharun. Quran ini ialah tak boleh sebarangan. Antaranya kita disunatkan juga mengambil wuduk tuan-tuan. Sebelum kita membuka Quran, memegang Quran, mushaf Al-Quran, kita panggil mushaf. Kita pegang tadi. Maka kita berwuduk, bersihkan. Bukan saja yang luaran, tetapi sifat diri kita ni, yang mazmumah, yang ada dalam diri kita, yang tercela. Mungkin kita ada perasaan, kita rasa kita paling bagus baca Quran kan, kita paling sedap dalam daerah Cameron Highland ni, kita paling sedap sebab Johan tilawah contoh. Itu sebab Johan tilawah. Belum lagi kita kenal semua orang, mungkin ada lagi yang paling sedap ujung-ujung kampung kita ni kan, ujung-ujung tanah rata ni ada orang lagi sedap, cuma yang dia tidaklah menunjuk dia tidaklah masuk tilawah contoh. Dia boleh lagi. Sebab satu je perlu kita ingat, kadang-kadang kita rasa kita paling best dah sebenarnya ada lagi orang. Yang tu je sifat mudah dia. Kita rasa macam kita paling tahu, sebenarnya ada lagi orang lebih tahu daripada kita. Orang kita rasa kita paling bagus, ada lagi sebenarnya orang yang lagi bagus daripada kita. Cumanya ialah Allah SWT mungkin tidak menunjukkan kelemahan-kelemahan ataupun aib yang ada dalam diri kita sebagainya. Cumanya kita kena sentiasa tingkatkan
Rasa lemah tadi bagus, tapi perlu ada dan kita punya perasaan untuk tingkatkan bagus kita tadi tu. Bagus membaca, bagus apa lagi berlagu, bagus apa lagi Quran ni. Kita mengajar pula tuan-tuan, kena mengajar. Ramai guru-guru JK di atas ni kan, guru-guru bahasa Arab, yang faham maksud sebagainya. Ialah tak perlu ajar tinggi-tinggi tuan-tuan, ajar balik Iqra pun tak apa dah. Sebab satu zaman pernah kita, ialah statistik masa zaman saya belajar tu tuan-tuan, saya pernah buat, persatuan pelajar kami di Ma'at Tahfiz pernah buat satu macam apa dia panggil, kaji selidik. Satu sekolah menengah, kami berkampung di sekolah itu dalam satu daerah negeri Pahang ni. Apa yang memanjatkan, bila kita tanya-tanya yang tingkatan 4-5 tuan-tuan, ini dekat 20 tahun yang lalu lah masa saya belajar. Hari ini mungkin dah orang kata meningkat dah kemahiran membaca Quran tu, sebab ada tadilah saya sebut jekoh sebagainya kan. Apa yang memanjatkan adalah 80% yang tak boleh baca Quran dengan baik, yang tak tahu hukum hakam, yang tak kena hurufnya, ya Allah tuan-tuan. 80% yang boleh bacanya 20. Yang dalam 20 tadi pun ada lagi yang tak tahu apa benda matnya, apa benda ideramnya kan. Dia ikut orang baca, dia bacalah. Ini 20 tahun yang lalu. Sekarang ni mungkin dah ada peningkatan kan, dengan rancangan di TV-nya, tilawah sebagai interaktifnya, tilawah itu, tilawah ini. Pagi tadi saya tengok sebelum subuh pun ada orang buat online qiraat Quran, baca Quran. Bangun tahajud baca Quran tuan-tuan. Ada follower dia, bagus tuan-tuan. Terus kalah kan. Cumanya ialah kena juga perhatikan dari masa ke semasa perkara-perkara yang orang kata yang boleh memudahkan orang lain dapat ilmu sebagainya. Cumanya satu perkara yang perlu kita ingat, Quran bukan habis di situ, dia kena ada talaqi musyafahah, ada berguru tuan-tuan. Yang alam maya tu baguslah, tapi kalau boleh kita bertemu, berjumpa berdepan tuan-tuan, guru baca kita dengar, kita tengok mulut guru sebutannya bagaimana, kita baca pula guru dengar pula, boleh perbetulkan balik Yang keseterusnya, sifat mazmumah ni tadi, dengan cara kita bersihkan hati ialah dengan baca isti'azah dan perbanyakkan istighfar. Astaghfirullah, banyakkan istighfar tuan-tuan. Astaghfirullah. 2 hari sudah, hari semalam tuan-tuan, bos saya dia forward satu kalimah yang cantik bahasa Arab. Kesimpulannya semua benda istighfar. Ujian istighfar, kebaikan Allah beri pun istighfar juga. Bimbang tuan-tuan. Contoh kalau kita naik pangkat sebagai, istighfar banyak-banyak. Alhamdulillah, ialah istighfar ni kita takut ada perasaan ataupun kita berjaya. Kita takut dengan kejayaan kita tadi, banyak benda pula yang menghalang daripada kita nak terus buat kebaikan yang lain. Dalam keadaan Iblis bersumpah di hadapan Nabi Adam AS dan isterinya bahawa dia adalah dari kalangan mereka yang beri nasihat, sebagaimana firman Allah SWT dalam surah Al-A'raf ayat 21, wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin. Dan Iblis bersumpah kepada keduanya dengan berkata, sesungguhnya aku adalah dari kalangan mereka yang beri nasihat kepada kamu berdua. Namun begitu, ia tetap bekerja keras menghasut Adam AS dan isterinya supaya melanggar perintah Allah, dan seterusnya berusaha mengeluarkannya daripada syurga Allah. Bayangkan gitu sekali tuan-tuan. Kita asal daripada syurga, maka cuba bayangkan betapa bahayanya apabila dia bersumpah di hadapan Allah bahawa dia akan menyesatkan manusia seluruhnya, melainkan hamba Allah yang disucikan. Qala fa bi'izzatika la ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Iblis berkata, demi kekuasaanmu wahai Tuhanku. Dia pun begitu tuan-tuan, Iblis ni. Dia ialah satu kisah dirakamkan dalam Quran kan. Firaun ni sampai tahap dia mengaku Tuhan. Iblis pun, syaitan pun terperanjat tuan-tuan. Syaitan jahat-jahat menggoda manusia pun tidak sampai mengaku Tuhan. Firaun ni sampai tahap Allah rakamkan apa ni, Firaun punya ucapan, qala ana rabbukumul a'la. Terperanjat syaitan ya. Jahat-jahat syaitan pun tak mengaku Tuhan tuan-tuan. Sebab itulah kita ni ialah ujian Allah beri sebenarnya dapat mendekatkan diri. Ujian yang Allah bagi pada kita ni, sedar diri. Dan bimbang juga, takut kita tak pernah diuji.
Hidupnya penuh dengan kemewahan, tak pernah sakit demam. Bayangkan macam mana agaknya. Segala pemudaraan dunia tu diberi. Banyak. Fir'aun sikit lah kisah Fir'aun, tuan-tuan. Sebab tu ingat ke Mesir. Dia punya kisah Fir'aun ni, dia binanya satu Giza, di piramid di Giza, tuan-tuan. Bayangkan tenaga manusia berapa ramai. Dikerahkan tenaga manusia, diangkat bongkah-bongkah batu, dibawa ke kota Kahirah, tuan-tuan, di Giza tu, daripada Aswan, Lu'za, jauh, tuan-tuan. Berapa ramai yang mati, buruh-buruh kan. Itu waktu dihidup. Bukan sahaja waktu dihidup dia nyusahkan orang, tuan-tuan. Waktu dia mati pun Fir'aun nyusahkan orang juga. Tuan-tuan tahu kalau nak kita tengok mumia mayat Fir'aun tu berbayar, tuan-tuan. Masuk muzium bayar. 2018 saya beberapa orang kawan daripada Pahang, wakil Pahang dipilih, dihantar oleh Jabatan Agama, tuan-tuan, ke Mesir. Saya sebenarnya tak pernah masuk piramid tu. Ini nak kongsilah pengalaman. 3 tahun di Mesir tu, guru saya dia mengajar Quran lah. Saya semak bacaan dengan dia sebagainya. Dia kata pada anak-anak murid dia, aku haramkan pada anak murid aku semua ni pergi tempat laknat tu, dia kata. Walaupun dekat Giza tu, piramid tu, sepanjang aku hidup. Kalau aku mati nanti pergilah, dia kata. Kalau aku hidup jangan pergi. Saya pun teringat bila dah pergi dah 3 tahun habis belajar tu balik, tak pergilah Giza, tak ada perasaan pun nak masuk yang piramid tu. Tapi bila dah balik, saya pergi semula 2018 tu, dah dapat ialah berita guru dah meninggal. Saya rasa ini bolehlah masuk, saya kata. Saya pun masuk, tuan-tuan, tengok. Betul lah, masuk di luar dah bayar tiket, pintu luar tu bayar tiket dia berapa ratus pound kan. Rupanya nak masuk dalam Giza, tempat Fir'aun dalam piramid tu kan, dia ada lubang mayat tu, tempat letak tu tak ada pun, mumia tu dah tak ada dah ambil bawa keluar. Nak masuk dalam tu berbayar lain, tiket lain, tuan-tuan. Betul-betul lah Fir'aun nyusah korang. Dah mati susah korang lagi. Dalam muzium bayar lain. Pergi kat Giza piramid tu bayar lain pula. Itu kisah, tuan-tuan. Kita jangan gitulah ya. Mati nyusah korang. Patutnya mati ni tak adalah. Orang seronok cerita hal kebaikan dan sebagainya. Ni kisah iblis tadi, tuan-tuan. Dijanji depan Allah SWT, demi kekuasaanmu wahai Tuhanku, aku akan menyesatkan mereka semua kecuali hamba-hambamu di antara zuriat-zuriat Adam itu yang dibersihkan dari sebarang kedahakaan dan penyelewengan, illa ibadaka minhumul mukhlasin. Sebab itulah kita dituntut membaca isti'azah dalam amalan kita supaya kita dijauhkan daripada syaitan yang dirjam. Yang ketujuh, pada pagi ini, tuan-tuan, kenapa umat Islam tidak mengatakan a'udzubillah, a'udzubil malaikah. A'udzubillah kita baca kan? Mengapa tidak dengan malaikat? Sedangkan malaikat sudah memadai untuk dilindungi mereka daripada hasutan syaitan. Sebabnya ialah sebagaimana yang dinyatakan oleh Allah SWT bahawa syaitan dan zuriatnya dapat melihat manusia dan manusia tidak dapat melihat mereka melalui firman-Nya dalam surah Al-A'raf, innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Sesungguhnya syaitan dan kaumnya melihat kamu dalam keadaan kamu tidak dapat melihat mereka, maka memudahkan mereka untuk memperdayakan manusia kerana manusia tidak nampak mereka. Oleh itu umat Islam hendaklah mohon perlindungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita mohon perlindungan daripada Allah SWT secara terus dengan berkata a'udzubillah. Bukan a'udzubil malaikah, kerana Allah nampak syaitan dan syaitan tidak nampak Allah SWT. Adapun malaikat, ia dapat dilihat oleh iblis dan merupakan rakan lama kepada iblis masa berada dalam syurga Allah SWT. Maka yang keseterusnya berkata Ja'far As-Sadiq, lidah manusia kadang-kadang menjadi najis maknawi disebabkan menipu, mengumpat dan mengucapkan perkataan-perkataan keji. Ialah, tuan-tuan, istilah membawang, membawang. Kenduri kendara kan, potong bawang tu bagus, dia membawang tu tak bagus. Orang lelaki pun dah suka membawang sekarang ni. Oleh itu apabila seseorang hendak memulakan bacaan Quran yang merupakan kalamullah yang sangat suci, maka ia hendaklah membaca a'udzubillah supaya lidahnya menjadi suci ketika membaca ayat-ayat yang suci. Jarang kita dengar orang nak merokok a'udzubillah minasyaitanirrajim, bismillahirrahmanirrahim, Allahumma barik lana fima razaqtana. Pinya lighter jujur ke ada, tuan-tuan, jemaah kita. Sebab dia tahu
kan, cucu api kan macam bismillah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Lighter kan. Bagus benar dia perokok yang beriman kan. Perokok yang soleh contoh. Tak ada istilah begitu. Bila rokok je negatif tuan-tuan. Kan? Saya pernah dijemput oleh DBKL berceramah dengan perokok-perokok tegar, kempen berhenti merokok lah di Suria Hot Spring Bentong. Kan? Ceramah bagus ada dengar, tapi bila buka sesi soal jawab sudah tuan-tuan. Kan? Ada angkat tangan Ustaz cerita tadi bagus Ustaz, kata banyak maklumat-maklumat saya dapat, ilmu-ilmu dari sudut hukum. Kami semua tahu tu Ustaz. Tapi satu je Ustaz kena tahu juga dia kata. Ilmu dibagi tuan-tuan. Dia kata apa? Ustaz sedar tak? Kami ni sebenarnya pembayar cukai tegar kepada kerajaan Malaysia, dia kata. Rokok. Ya Allah, payah pula jawab gitu ya. Dia kata itu yang positif. Ustaz tadi cerita yang negatif belaka. Dan dia kata kami ni ukhuwah rapat, dia kata. Mana-mana jumpa boleh pinjam lighter, boleh minta sebatang rokok kawan. Tak pernah kenal pun, jumpa di bukit apa nama ni, Cameron Highland, boleh minta pau kawan sebatang rokok. Ukhuwah kami lebih hebat daripada ustaz-ustaz, dia kata. Wah, kita dengar ya. Sampai begitu dia buat kajiannya ya. Orang yang nak merokok tegar ni, perokok tegar lah, sebab dia memang tegar, susah tuan-tuan nak berhenti. Tapi kena carilah jalan tuan-tuan. Kena cari usaha. Takkanlah sampai ke hari ni kita ni dah berumur, kesihatan dah makin kurang, masih tak boleh tinggal yang namanya rokok tadi hanya orang merokok je tahu betapa susahnya nak berhenti. Adapun para malaikat di langit juga memohon perlindungan kepada Allah dan dari syaitan yang direjam dengan berkata a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sebagaimana manusia, adakah para malaikat bersama dengan kita baca isti'azah? Jawabnya tidak. Kerana iblis hanya bersumpah di hadapan Allah bahawa dia akan menyesatkan manusia, bukannya malaikat. Malaikat ni ya Allah tuan-tuan yang bertasbih terus bertasbih, yang bertahmid terus bertahmid, kan? Dia tidak macam mana kita. Kita ni lalai sekejap tuan-tuan ya. Sami'na wa asayna. Malaikat ni sami'na wa ata'na, dengar dan taat terus tuan-tuan. Kita ni ada masa iman yazid wa yanqus. Pagi alhamdulillah kemah, bangun pagi zikir mak surat tak tinggal. Tengah hari sekejap lagi dah mula dah. Zuhurnya tak apalah, panjang masa ni tangguh-tangguh. Banyak urusan lain. Dia kadang meningkat, kadang-kadang dia menurun. Time meningkatnya awal pada Bilal dia sampai. Mana Tok Bilal ni dah masuk waktu azan. Dia komplain ini dekat sangat dah, seminit dah azan, Bilal tak sampai lagi. Time imannya kuat dia sampai awal. Time imannya lemah, apa Bilal ni orang tidur contoh. Time lemah. Itu kita tuan-tuan. Iman meningkat, menurun. Jadi kena sentiasalah usahakan supaya iman kita ni sentiasa meningkat. Cari jalan bagaimana nak tingkatkan keimanan kita pada Allah SWT. Adapun para malaikat, jawabnya tidak. Malaikat tidak beristiazah sebagaimana kita, kerana iblis hanya bersumpah di hadapan Allah bahawa dia akan menyesatkan manusia, bukannya para malaikat. Dan yang terakhir, yang ke-10 tuan-tuan, adakah penghuni syurga juga mengatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim dan syurga esok? InsyaAllah tuan-tuan, itulah destinasi kita ya, jalan ke syurga. Syurga tu mahal nilainya. Maka inilah jalan yang kita lalu atas dunia ni, mujahadah tuan-tuan. Bukan senang nak bersedekah, bukan senang nak sentiasa bersangka baik, positive thinking. Kita nak sentiasa baik. Ujiannya nak cari yang positif, macam mana agaknya? Susah. Mana ruang positifnya? Di sebalik ujian ada hikmah-hikmah yang Allah SWT sembunyikan. Allah SWT akan hadirkan, kalau tidak sekarang pun wallah alam bila, tak tahu. Tapi kita selaku hambanya sentiasa positif, sentiasa husnul zan, sangka baik dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Syurga insya-Allah tuan-tuan, kita minta Allah Subhanahu Wa Taala anugerahkan kita supaya menjadi ahli syurga. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Adakah penghuni syurga juga mengatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim? Jawabnya tidak, kerana tempoh yang diberikan oleh Allah kepada syaitan untuk menyesatkan manusia sudah tamat.
Dah masuk ke syurga, itulah penamatnya tuan-tuan. Tak ada dah syaitan nak goda kita dalam syurga esok. Ya kan? Firman Allah SWT, qala anzirni ila yaumi yub'atsun qala innaka minal munzarin. Iblis berkata, berilah tempoh kepadaku sehingga hari mereka dibangkitkan, ini hari kiamat. Allah berfirman, sesungguhnya engkau dari golongan yang diberi tempoh ke suatu masa yang tertentu. Dan sampai dalam syurga tak boleh lah tuan-tuan. Syurga lah tempat perakhiran ataupun tempat yang tujuan kita kan. Kita nak sampai ke situlah tempat yang mana tidak lagi digoda oleh syaitan. Selagi mana atas dunia ni, selagi mana kita hidup, terutama sakaratul maut tuan-tuan kan, saat yang perakhiran hidup kita, waktu itulah syaitan datang macam-macam tuan-tuan gambarannya kan. Sebab tu kita nak husnul khatimah, nak perakhiran yang baik. Akhirnya hidup kita ni benda yang baik. Sebab itu saya ulang balik semula yang malam kita sebut, hukama mengatakan bahawa manusia ni akan dimatikan mengikut apa perkara yang dibuat. Kebiasaan manusia akan dimatikan oleh Allah SWT mengikut apa perkara yang dia biasa buat. Kalau mengaji Quran, insya-Allah tuan-tuan. Kalau solat tak tinggal, insya-Allah tuan-tuan. Allah beri peluang kita husnul khatimah. Kalau banyak bersedekah, saya ingat lagi almarhum pengarah sebelum ni, pengarah Jabatan Agama tuan-tuan. Hari-hari akhir sebelum dia meninggal, sempat lagi dia beli kursi, beri mu'atafih di Kuantan tuan-tuan. Ya Allah, seolah-olah dia tahu sangat. Tuan-tuan kenal tak ya? Yang dia pernah jadi Datuk DO sini Allah yarham Datuk Muhammad Noor. Pernah di sini beberapa hari sebelum meninggal sempat lagi tuan-tuan beli kursi semua. Dia wakafkan mu'atafih. Ya Allah, baiknya saya jemput dengan SMS je akikah anak saya di Kuantan, sampai dia dengan isteri. Ya Allah, rasa terharu saya rupa isteri dia puasa pula hari tu tuan-tuan. Maknanya ya Allah, baiknya orangnya. Itulah antara orang yang baik-baik telah meninggalkan kita tuan-tuan. Allah jemput pemudah dia jemput program di Bentong merasmikan kafar waktu tu. Dia sampai awal pagi tuan-tuan. Awal Datuk sampai, yalah saya silap tengok dia maklumat dia kata. Datuk dah sarapan belum? Mai naik kereta sarapan sekali, dia kata. Bawa saya sarapan minum sekali. Baik sangat orangnya tuan-tuan. Maknanya itulah kita kalau nak orang yang baik-baik ni, seboleh ni kita ceritalah tengok kehidupan dia kan. Tak boleh tiru semua pun kita ambil part-part bahagian yang baik-baik, cerita yang baik-baik lah mudah-mudahan kita pun husnul khatimah tuan-tuan. Jadi saya kira itulah bab isti'azah ni tamat di situ. Basmalah ni insya-Allah tuan-tuan, tak tahu pula lah bila ya. Kalau tidak tahu ni tahun depan kalau ada peluang dari sudut adab-adab kita membaca Quran tadilah saya ulang balik. Selain daripada kita suci daripada hadas, kita menghadap arah kiblat, duduk dengan tertib, berwuduk dan baca isti'azah dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sebab kalau kita baca Quran ni kerja yang mulia, berpahala belaka tuan-tuan. Man qara'a harfan min kitabillah falahu 10. Setiap huruf kita baca tu ganjaran pahalanya 10 tuan-tuan. 10 Allah SWT gandakan. Maka bayangkanlah setiap hari kita baca berapa banyak. Jadi jangan rasa malas tuan-tuan. Tapi bukanlah makna bila kita sebut banyak tadi jadi kedekut pula. Tulis catat dalam buku 55, hari ni dah baca surah Fatihah 10 kali, cukup dah kot. Tak luak lagi pahala hari ni. Contoh macam orang balik umrah, dia kira dia solat di Masjid Nabawi, Masjid Masjidil Haram, pahala kan dia kali dengan hadis Rasulullah tu berapa ganjaran. Bila di sana pantang ada masa umrah haram. Tapi bila balik ke Malaysia, haram tak datang masjid. Kita tak nak yang tu tuan-tuan. Ini bukan kita lah. Ini kisah para ustaz lu cerita gitu hakikatnya. Bila dah dapat haji, balik orang panggil tu haji, tak datang dalam masjid. Dia ada hujah dia pula. Dah ni tengok saya ni cerita dengan Tok Imam, tolong sampaikan Tok Imam, dia kata. Sibuk sangat nak ajak orang ke masjid. Tengok pahala saya tak luar lagi. Berapa waktu saya di Masjid Haram, berapa waktu pula di Masjid Nabawi, umrah pula setiap hari saya buat, dia kata. Tertipu tuan-tuan ya. Itulah kita ni, jangan mudah tertipu, terpedaya. Orang alim ditipu dengan cara ilmunya kan. Orang yang tidak alim dengan cara tidak alimnya kan. Kita ni ambillah tuan-tuan apa yang kebaikan yang ada pada orang alim, apa kebaikan pada orang lain pun kita ambil kan. Tak banyak pun kita renung-renung lah kan. Kalau berkawan dengan orang jual minyak atar, minyak wangi,
sedikit sebanyak kita dapat minyak wangi. Bulan lepas saya naik sini, imam bagi minyak wangi. Bulan ni tak tahulah nak bagi apa berkawan dengan dia. Mesej setiap bulan tanya khabar kan. Kalau berkawan pula dengan orang apa ni, tukang besi, kita terpercik juga tuan-tuan. Tembuh baju kita nanti. Jadi kawanlah dengan orang baik-baik. Cakap benda baik-baik, ucap benda baik-baik tuan-tuan. Allah uji kita sekarang. Kita sebut dengan anak-anak isteri kan, ni ujian, sabar. Sabar. Betul, sabar ni bukan senang kan. Tapi kita sentiasa sebut ujian Allah. Pahala kita sabar, bertenang, bersabar. Adalah hikmah yang Allah nak beri, kita tak tahu. Sedar-sedar tahun depan boleh baby baru pula. Sabar PKP dapat adik pula. Hadiah dapat pula bersabar adalah benda lain, insya-Allah. Sentiasa bersangka baik dengan Allah SWT, dan kita sentiasa berdoa lah tuan-tuan, doa selalu minta Allah SWT beri kepada kita kekuatan untuk menjadi hamba-Nya yang taat, hamba-Nya istiqamah, hamba-Nya yang sentiasa dalam kebaikan, insya-Allah. Jadi saya mohon kemaafan tuan-tuan dalam penyampaian mungkin agak santai. Saya ni tak pandai sebenarnya nak menyampai ikut kitab sangat ataupun nak terlalu ilmiah, tapi insya-Allah kita ambillah sedikit sebanyak berkenaan dengan apa manfaat yang boleh kita amalkan, terutama istiazah ni kita amallah kehidupan seharian kita, ajarkan kepada anak isteri kita, minta perlindungan kepada Allah daripada syaitan yang direjam. Selalu kena amalkan perkara ini. Rasa nak marah, rasa tiba-tiba takut, rasa gemetar sebagainya kan. Kita ni ada musuh yang nyata, ada musuh yang tersembunyi. Yang tersembunyi yang tak nampak, yang nyata ni jelaslah nampak ada pun yang tersembunyi yang kita tak nampak ni lah syaitannya yang menghasut. Bila nak buat baik jadi berat, payah. Nak bersedekah berat, tangan nak keluar beg duit sebagainya kan. Tapi bila nak beli benda lain mudah je. Handphone setiap bulan keluar handphone baru pula kan sekarang. Dia dulu nombor satu. Tak apalah kalau bersedekah pun nombor satu. Pagi-pagi sebelum subuh ada kan, dalam FB kita pun ada nombor akaunnya. Sekarang senang, tak perlu masuk tabung, transfer je. Klik je, pak sekali dah. Mudah. Gunakanlah kemudahan tadi untuk kita beramal dan segala kebaikan. Wallahu alam. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma inna na'udzu bika minal baras wal jununi wal juzami wa min sayyi'il asqam wa na'udzu bikalimatillahi tammati min ما خلق. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.